Tidak ada yang keluar, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Tidak ada yang keluar daripada lisan dan lidah seseorang daripada kalian, melainkan ianya pasti akan dicatatkan oleh raqib dan juga atid, baik yang baik maupun yang buruk. Hatta suratul Fatihah yang kalian baca dicatat oleh raqib dan juga atid, sama ada dia akan dipersembahkan di hadapan Allah menjadi amal kebaikan ataupun akan menjadi sesuatu yang akan mendatangkan kemudaratan kepada kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saya terkesan dengan satu ceramah santai yang kalau tak salah ingat saya, ceramah itu berdasarkan pada apa yang termuat tu, bahasa yang disebutkan. Ceramah itu berlaku di Jakarta, Indonesia. Yang berceramah tu Syekh Al-Hakim, satu orang penceramah yang didatangkan dalam Perlis International Sunnah Center baru-baru ni, yang sempat ada satu forum di Masjid Alwi dengan Dr. Bilal Philip tu, seorang lagi tu peneman dia tu, Syekh Al-Hakim. Dalam satu ceramah dia baru ni saya tengok di Indonesia, dia dijemput ke sana dan dia, waktu dia duduk di meja kuliah macam ni, ada satu orang moderator berdiri sebelah, dan moderator tu dia buat amalan kebiasaan sebelum memulakan majlis. Habis dia cakap, kemudian Syekh Al-Hakim tu pun dia mula berbicara. Dia kata, maafkan saya memulakan kuliah saya ataupun syarahan saya dengan ingin bertanya kepada hadirin berkaitan dengan apa yang kalian lakukan pada awal permulaan majlis tadi. Apa yang saya dengar, kalian membaca suratul Fatihah, am right? Dia kata, adakah betul? Saya tanya. Maknanya moderator tu dia bagi salam, dia perkenalkan semua, dia kata kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Dia kata Syekh Al-Hakim, am right? Betul aku tanya. Kemudian hadirin berkata, ya betul. Lepas baca Fatihah, kalian baca surah apa? Kemudian dia kata, tak, kami tak baca surah dah. Lepas tu kalian tak ada rukuk, tak ada i'tidal, tak ada sujud. Dia kata tak ada. Habis kalian baca Fatihah, kalian baca Fatihah untuk apa? Semua diam, tuan-tuan. Kata Syekh Al-Hakim, daripada mana kalian dapat mulakan majlis dengan bacaan Al-Fatihah? Ya, saya tahu Al-Fatihah is the greatest surah in Quran. Al-Fatihah ni satu surah yang paling agung dalam Quran. Kita diajarkan untuk baca Fatihah oleh Nabi SAW dalam salat. Kita juga diajarkan untuk baca surah Al-Fatihah dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri untuk ruqyah. Bila aku sakit, kata Syekh Al-Hakim, aku akan baca surah Al-Fatihah dengan niat syifa, dan kemudian aku minum air tersebut agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada aku. Tapi aku tak pernah mendengar riwayat yang datang daripada Nabi SAW untuk mula majlis baca surah Al-Fatihah. Kalau ada riwayat, tolong datangkan kepada aku untuk aku beramal sama seperti kalian, kata Syekh Al-Hakim. Aku tidak mahu dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil di hadapan Allah dan Allah menanyakan, kenapa kamu buat satu perkara yang tak ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Al-Hakim. Apa yang akan aku jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menanyakan hal yang demikian? Kita hari ini, tuan-tuan, kita duk rasa setiap perkara yang kita buat, kita tak rasa kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dah diperjelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Tidak ada yang keluar, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Tidak ada yang keluar daripada lisan dan lidah seseorang daripada kalian, melainkan ianya pasti akan dicatatkan oleh raqib dan juga atid, baik yang baik maupun yang buruk. Hatta suratul Fatihah yang kalian baca dicatat oleh raqib dan juga atid,
sama ada dia akan dipersembahkan di hadapan Allah menjadi amal kebaikan ataupun akan menjadi sesuatu yang akan mendatangkan kemudaratan kepada kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Al-Hakim, aku tak mau menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat dalam keadaan aku dipersoalkan, kenapa engkau baca sesuatu di atas sesuatu perbuatan yang tak pernah dilakukan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung tu kata Syekh Al-Hakim, maafkan saya memulakan syarahan saya, sepatutnya saya datang untuk memberikan kegembiraan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sepatutnya saya datang untuk menyampaikan kegembiraan. Maafkan saya terpaksa, saya telah membuat anda semua bersedih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini satu wang yang memang konkret, utuh dalam memperkasakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kira benda tu, kalau mungkin kita kata Allah Syekh, wang bok mai hang daripada Britain, Amerika Syarikat nu dengan tiket kapal terbang apa semua. Mailah cakap benda-benda yang boleh memberikan sentuhan kegembiraan. Ni dia mula majlis tuan-tuan, mula majlis dengan maafkan saya. Sepatutnya saya memberikan kegembiraan. Saya memberikan kegembiraan, maafkan saya. Saya telah membuat kalian bersedih di atas bacaan suratul Fatihah yang kalian baca yang tidak mengikut sunnah baginda Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ketakwaan di dalam hati, ketakwaan yang nak kita lakukan di atas apa sahaja persembahan, ini yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Fatir 37. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir. Adakah kalian tidak pernah sampai orang-orang yang menyampaikan kepada kalian syarahan, yang menyampaikan kepada kalian amaran, yang menyampaikan kepada kalian perkara yang benar dan perkara yang tak benar tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang dibawa oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi. Adakah kalian tak dipanjangkan umur untuk kalian jadi orang yang mahu berfikir jika kalian mahu berfikir? Apa kita nak jawab di hadapan Allah? Ayat ini menunjukkan bahawa setiap perkara akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang kita baca, setiap yang kita buat, setiap yang kita andaikan ada padanya pahala akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak ada di sana perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat, itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Jadilah kalian di dunia ini seperti seorang yang mengembara, seperti seorang yang berkelana, seperti seorang yang bermusafir, seperti orang yang bermusafir lalu, yang hanya lintas saja atas muka bumi. Kata Dr. Aid Al-Qarni ketika mensyarahkan hadis ini dalam kitabnya Siyatul Qulub, seorang pengembara tidak akan membawa bekalan yang tidak memberikan manfaat kepadanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pengembara tidak akan membawa sesuatu yang tak bermanfaat untuk digunakan dalam perjalanannya. Nak ulas balik tajuk tadi, maknanya Syekh Al-Hakim tadi, dia tak mau bawa bacaan Fatihah di awal surah untuk dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kerana dia bimbang perkara tersebut tidak akan memberikan manfaat kepadanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia takut kepada Allah. Perkataan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabilin. Maka kita hanya akan mengambil daripada persiapan dan bekalan dunia sesuatu yang tidak akan mendatangkan musibah, tidak akan mencederakan, tidak akan memudaratkan kita. Kita hanya akan bawa sesuatu yang pasti, sesuatu yang sahih, yang tidak akan dipermasalahkan kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan memastikan setiap perkara yang kita lakukan itu datang ada asarnya, ada dalilnya daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini dalil yang menunjukkan bahawa ada perkara-perkara yang dianggap baik oleh masyarakat tapi tidak baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maukah aku khabarkan kepada kalian akan kelompok-kelompok orang-orang yang akan rugi pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla? Siapa mereka? Hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang berandai-andaian, orang yang beranggap-anggapan bahawa setiap apa yang mereka buat itu baik. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
sedangkan apa yang mereka kata baik itu adalah merupakan satu anggapan, andaian mereka sahaja, tanpa ada sesuatu yang pasti yang datang daripada arahan baginda dan petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.